So sahabat aku menceritakan lagi, pada cuti semester SEM kedua itu dianggarkan di Blok C. Assalamualaikum, salam malam Kliwon. Hari ini seperti biasa, Santai Chill akan berkongsi kisah seram bersama anda. So, video kali ini menceritakan lagi kisah misteri yang ada di UUM. Kisah ini adalah kisah yang dikongsi oleh sahabat aku semasa berada di Dewan Penginapan Pelajar SME Bank. Kejadian ini berlaku pada SEM kedua, iaitu nama dia Mat. Pada SEM kedua, Mat ni baru mengenal game Dota. Seperti kita tahu, biasalah lelaki kan, dekat zaman universiti kalau tak main Dota itu bohong lah. So Mat mula belajar main Dota pada SEM kedua. Ketagihan main game Dota itu sehinggakan sahabat aku ini tidak pulang ke kampung pada cuti semester. So sahabat aku menceritakan lagi, pada cuti semester SEM kedua itu dianggarkan di Blok C. Weh, lampu menyala sini. Tutup. Relax. Kau tak pasal dia? Aku tengah fokus sini. Aku situ tu. Dalam ni, aku nampak lampu ni tapi tak nyala. Sok. Macam tu. Disebabkan ketagihan Mat dalam game Dota itu, beliau, sahabat saya juga, tidak pulang ke kampung pada cuti semester SEM kedua. Dianggarkan pada cuti semester itu sekitar 10 orang sahaja yang tidak pulang ke kampung, dan hanya 10 orang sahaja yang menghuni di Blok C tersebut. Kejadian itu diceritakan hanya sekitar dalam jam 2 hingga ke 3 pagi. Pada masa itu, sahabat saya sedang bermain Dota di meja dia dan berseorangan di bilik tersebut. Semasa sahabat saya bermain Dota, tiba-tiba dia mendengar tendangan dan sepakan bola futsal di gelanggang futsal, kerana bilik sahabat saya ini berdekatan dengan gelanggang futsal. Dan memang tidak heranlah kalau dia mendengar bunyi sepakan atau tendangan bola. Tapi yang menghairankannya, pada masa itu cuti SEM, bagaimana pula ada pelajar di SME Bank yang bermain bola ataupun bermain futsal pada masa itu, sedangkan dia menganggarkan hanya sekitar 10 orang sahaja yang ada di Blok C tersebut. So dia pun menyengahlah ke langsir, sebab meja dia berseberangan tingkap. Dia menghadap bukanlah menghadap, tapi di sisi tingkap. Dia buka tirai tingkap itu dan dia melihat dan menjengah ke gelanggang futsal. Malangnya tak ada satu pun pelajar yang bermain futsal, dan dia pun macam mungkin hayalan dia, dan dia sambung kembali bermain Dota. Tetapi bunyi tendangan bola itu semakin kuat dan dengar sorakan orang bermain futsal di gelanggang tersebut. Lalu dia tak puas hati lagi dan dia menyengah sekali lagi di tingkap dan pandang tepat ke arah gelanggang. Sekali lagi, gelanggang tersebut tiada penghuni. Secara tiba-tiba dia teringat pesan kata orang tua-tua, "Jangan kacau aku. Aku datang sini, aku nak belajar." Dan dia tak sangka petua dan pesanan orang tua itu berkesan pada malam tersebut. Lalu dia tutup komputer dia, dah bangkit pergi ke katil dan buka surah Yasin untuk menenangkan hati dia selepas kejadian tersebut. Tapi anda kata benda ni tidak seram kan? Kejadian ini bukan terhenti di sini.
kejadian ini berlaku pada hari berikutnya. Pada hari berikutnya, sahabat saya menganggarkan lagi pada hari tersebut, di area tersebut ada sekitar 3 atau 4 orang sahaja yang ada di aras tersebut. 2 atau 3 orang tu adalah sahabat dia yang tidak pulang ke kampung. Pada malam tersebut, sahabat dia keluar pergi ke kedai makan untuk makan malam. Kejadian ini berlaku sekitar 9 ke 10 malam apabila dia berseorangan dan sedang bermain Dota seperti biasa sambil mendengar lagu-lagu disco. Kawan saya meminati muzik-muzik disco. Dan pada malam itu, dia memasang lagu disco itu sangat kuat. Anda tahu apa yang berlaku pada malam tersebut? Secara tiba-tiba, lampu bilik dia terpadam dan berkelip-kelip. Dan dia ingat mungkin lampu dia rosak. So, dia buka lampu meja dia. Seperti biasa, bilik dia diterangi cahaya kembali. Tapi malangnya, lampu meja dia pun berkelip-kelip. Dan dia semakin hairan. Dan tiba-tiba, dia mendengar ketukan pintu di bilik dia. Dia pelik. Mungkin sahabat dia. Tapi dia pelik juga. Sebab sahabat dia baru saja keluar pergi makan. Macam mana pula kawan dia kembali? Takkan kawan dia tak bawa kunci? Jadi, dia berasa pelik. Kenapa ada orang ketuk pintu dia? Mungkin kawan dia sedang pulang. Tapi, sebelum kawan dia pulang, kawan dia sudah membawa kunci. Dan dia pun termenung sekejap sambil memati pintu bilik dia. Anda tahu apa yang kelihatan di pintu dia? Di bawah celahan pintu tersebut, dia melihat sehelai kain putih seperti terapung di depan pintu tersebut. Dia terkejut dan dia takut. Selepas dia melihat kain tersebut, lampu semakin kuat berkelip-kelip sambil pintu ni diketuk. Dan dia semakin panik, dan dia semakin takut dan semakin cemas. Dan dia teringat pesan ayah dia, laungkan azan. Dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Secara tiba-tiba, lampu itu berhenti berkelip-kelip dan helaian kain putih itu hilang daripada pandangan mata dia. Lalu dia berhentikan muzik disco tersebut dan membuka surah Yasin serta dia bangun daripada mejanya dan pergi ke katil untuk tidur. Sebab dia dah terlalu takut pada masa tersebut. Itulah kisah misteri yang disampaikan oleh sahabat saya, Mat. So, kepada anda yang masih ataupun ingin lagi melihat atau mendengar kisah-kisah seram, jangan lupa share, like dan subscribe. Bye-bye.